Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pohon bunga tiada berduri, izinkan saya perkenalkan diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 30 Disember 2022. Semua pengembara yang tiba dari luar negara termasuk negara China di pintu masuk antarabangsa PMA akan melalui saringan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata mereka yang dikesan demam bergejala termasuk self-declaration akan dirujuk ke pusat kuarantin atau pihak kesihatan untuk pemeriksaan semula. Jelas beliau sekiranya pelancong berkenaan disyaki mempunyai simptom COVID-19, ujian segera akan dijalankan. Dalam kenyataan sama, surveilan di pintu masuk antarabangsa juga diperkukuhkan dengan pengambilan sampel air kumbahan dari pesawat yang datang dari negara China. Sampel air kumbahan tersebut akan dihantar ke Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan MKAK untuk ujian PCR dan seterusnya dihantar untuk penjujukan genom sekiranya dikesan positif COVID-19. Dianggarkan sekurang-kurangnya 300,000 pelancong Cina datang ke Malaysia berbanding 3.1 juta sebelum pandemik melanda dunia. Sebelum ini, laporan mingguan COVID-19 yang dikeluarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menunjukkan China merekodkan sebanyak 148,659 kes positif COVID-19 dengan 442 kes kematian bagi tempoh 11 hingga 17 Disember 2022. Program Munajat Ambang Tahun Baharu 2023 Anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang dijadualkan esok akan turut disertai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Diadakan di Masjid Putra Putrajaya, program akan bermula seawal pukul 6.30 petang dengan aktiviti jamuan makan malam diikuti solat maghrib, solat hajat, bacaan Yasin dan seterusnya doa selamat. Sementara itu, Perdana Menteri turut dijadualkan memberi ucapan amanat khas pada pukul 8 malam yang turut disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia sebelum menunaikan solat Isyak selepas itu. Sebelum ini, Anwar mengumumkan pembatalan sambutan Ambang Tahun Baru 2023 yang bakal berlangsung di Dataran Merdeka demi menghormati keadaan rakyat di beberapa buah negeri yang dilanda musibah banjir ketika ini. Pihak pendakwaan memfailkan petisyen rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berhubung kes sistem visa luar negara VLN dan pusat sehenti 23 September lalu. Petisyen itu turut menyenaraikan 15 alasan mengapa Mahkamah Rayuan perlu membatalkan pembebasan itu dan mengarahkan beliau untuk membela diri atas pertuduhan berkenaan. Difahamkan rayuan itu difailkan di Mahkamah Rayuan selepas pihak pendakwaan menerima rekod rayuan daripada pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam minggu lalu. Sebelum ini, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Ahmad Zahid daripada 40 pertuduhan menerima suapan daripada syarikat Ultra Kirana Siram Berhad UKSB berhubung kontrak pengendali perkhidmatan One Stop Center OSC di China dan sistem VLN. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Yazid Mustafa dilapor memerintahkan Ahmad Zahid dibebaskan daripada semua pertuduhan utama dan pertuduhan pilihan mengikut Seksyen 16-A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009, Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Pemakaian pelitup muka akan diwajibkan buat semua peniaga serta pengendali makanan dan minuman di Selangor mulai Ahad ini. Peraturan itu akan dikuatkuasakan Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA sebagai salah satu langkah penjagaan kebersihan oleh kumpulan demikian. Ketua Bahagian Korporat dan Perhubungan Awamnya, Syaharin Ahmad berkata, arahan tersebut akan dikuatkuasakan dan menjadi sebahagian daripada syarat kelulusan lesen perniagaan. Jelasnya, MBSA memohon kepada pengusaha dan pemilik premis makanan serta minuman supaya mengambil perhatian mengenai arahan tersebut. Mereka perlu mengambil langkah dan tindakan bagi memastikan syarat-syarat dan peraturan ini dapat dipatuhi. Tambahnya, kerjasama daripada semua pihak amat diharapkan demi menjaga keselamatan dan kebersihan makanan sebelum dijual kepada para pengunjung dan orang ramai. Apa yang ada dengan Media Mulia Sdn Bhd? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi
Utusan Malaysia dan juga Kosmo. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Korang yang dipaparkan berkongsikan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Boleh dapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Utusan Online Dan Kosmo Online. Kita kembali lagi. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM menubuhkan lembaga siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian pelanggaran bot tempur semasa Hari Terbuka Armada HTA 2022 Khamis lalu. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, insiden tersebut berlaku ketika bot tempur TLDM hilang kawalan dan terlanggar KD Laksamana Tan Pusmah sewaktu melaksanakan demonstrasi manuvra bagi memintas bot mencurigakan di jeti pengkalan TLDM Lumut. Insiden kira-kira jam 11.30 pagi tersebut telah mengakibatkan badan kapal KD Laksamana Tan Pusmah terkoyak dan bot tempur kemik di bahagian haluan. Sementara itu, tiada kemalangan jiwa atau kecederaan yang dilaporkan dan HTA 2022 yang berlaku semalam sehingga esok juga akan diteruskan mengikut atur cara telah ditetapkan. Seorang tukang masak meninggal dunia akibat kecederaan parah pada bahagian badan dan tangan selepas bungkusan yang ditinggalkan di atas bonet kereta mangsa meletup. Dalam kejadian kira-kira pukul 8.55 malam tadi di Jalan Pandan Indah, mangsa yang berusia 28 tahun itu dilaporkan ingin mengalih bungkusan yang diletakkan di atas keretanya sebelum berlaku satu letupan yang dipercayai berpunca daripada bungkusan tersebut. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak berkata, ekoran insiden tersebut, mangsa yang mengalami kecederaan parah dibawa ke Hospital Ampang untuk menerima rawatan sebelum disahkan meninggal dunia. Tambahnya, ketika pemeriksaan dijalankan, pihak polis telah menemui beberapa objek dipercayai bahan letupan yang digunakan berhampiran lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan jenayah bunuh. Berita dunia. Sekurang-kurangnya 19 maut dan 30 yang lain cedera dalam satu insiden kebakaran di sebuah hotel kasino di Kemboja yang bersempadan dengan Thailand. Polis Kemboja memaklumkan kebakaran di Hotel Grand Diamond City itu berlaku sekitar pukul 11.30 malam waktu tempatan. Berdasarkan laporan polis, ketika kejadian terdapat 400 individu yang dipercayai bekerja di kasino tersebut. Rakaman video yang tersebar dalam talian menunjukkan kebakaran di bangunan hotel dengan beberapa klip video memaparkan orang ramai cuba terjun dari bangunan. Kementerian Luar Thailand turut berusaha melakukan penyelarasan tugas dengan pihak berkuasa tempatan. Sementara itu, sukarelawan Yayasan Ruamka Tan Yu dari Thailand memaklumkan kebakaran berpunca dari tingkat pertama sebelum merebak pantas di sepanjang permaidani sehingga ke bahagian atas bangunan tersebut. Sekurang-kurangnya 5 terbunuh dan 37 lagi cedera apabila sebuah bas dan trak berlanggar sehingga mencetuskan kebakaran di dalam sebuah terowong di pinggir ibu kota Korea Selatan. Insiden yang berlaku kira-kira pukul 1.50 tengah hari waktu tempatan di lebuh raya kedua Gonyin itu memaparkan terowong yang dibina bagi melindungi bangunan-bangunan sekitarnya daripada bunyi bising itu dipenuhi api dan asap tebal berikutan kemalangan tersebut. Seorang pegawai Jabatan Bomba Guachuan berkata kebakaran itu tercetus selepas sebuah bas bertembung dengan sebuah trak di lebuh raya berkenaan. Bagaimanapun, punca berlakunya kejadian masih dalam siasatan dan pencarian mangsa akan terus dijalankan sekiranya terdapat korban tambahan. Kembali lagi. Pasaran saham Asia dan harga minyak jatuh berikutan peningkatan kes COVID-19 di China membingungkan pelabur yang telah menjangkakan ekonomi kedua terbesar dunia itu untuk mendapatkan semula dorongan ekonomi. Saham China dibuka 0.4% lebih rendah, Hong Kong jatuh 1.0%, manakala Nikkei Jepun jatuh lebih daripada 1.0% kepada paras terendah hampir 3 bulan.
Penganalisis Nomura berkata mungkin terdapat gelombang jangkitan yang ketara di seluruh China merebak dari bandar ke kawasan luar bandar semasa perjalanan tergesa-gesa di seluruh negara untuk Tahun Baru Cina pada 22 Januari 2023. Selain itu, pasaran kini menetapkan harga dalam 69%, kenaikan kadar 25 mata asas apabila Rizab Persekutuan AS mengadakan semakan dasar pada Februari dan kini kadar AS memuncak pada 4.94% pada separuh pertama tahun depan. Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia MITA secara konservatif menyasarkan kira-kira 300,000 pelancong dari China ke negara ini tahun depan susulan kelonggaran protokol kuarantin terhadap pengembara yang masuk ke negara itu berkuat kuasa 8 Januari 2023. Presiden MITA Uzaidi Udanis berkata jumlah tersebut adalah 3 kali ganda daripada kira-kira 100,000 pelancong Cina diterima dari Januari hingga September tahun ini yang terdiri daripada ahli perniagaan dan juga pelajar. Katanya beliau berharap pengumuman tersebut akan menarik lebih banyak pelancongan negara tersebut sehingga mencapai 3.1 juta pelancong pada 2019. Sementara itu, beliau berkata pihaknya juga menggalakkan ahlinya untuk menganjur acara-acara yang menarik bagi membawa masuk pelancong sophisticated dari China yang mampu berbelanja dengan banyak sekaligus menjana ekonomi negara. Selasa lalu, China mengumumkan peraturan baru mengenai kelonggaran protokol kuarantin terhadap pengembara yang masuk ke negara itu dalam usaha untuk mempermudahkan pergerakan rentas sempadan. Berita sukan. Penjaring terbanyak Piala AFF Safi Salih percaya luka dikalahkan Vietnam Selasa lalu akan sembuh dan Malaysia mampu meloloskan diri ke separuh akhir dengan menewaskan Singapura Selasa depan. Singapura dan Vietnam bakal membuat perhitungan hari ini di Stadium Jalan Besar dalam aksi kumpulan B untuk menentukan hala tuju pasukan negara. Mengimbau kembali peristiwa Azam Azmi yang dilayangkan kad merah, Safi Salih berkata dia tidak perlu tertekan dengan apa yang terjadi kerana Azam mempunyai kualiti yang memberangsangkan serta kesungguhannya membantu pasukan. Tambahnya, biarpun Malaysia berada di ranking 145 dunia jauh lebih baik dari Singapura, namun ia bukanlah kelebihan selesa, malah perlawanan di Stadium Bukit Jalil Selasa depan akan menjadi medan penentuan untuk menilai kemampuan pasukan negara ketika ini. Ikon bola sepak Brazil Pelé yang dianggap sebagai pemain terhebat sepanjang zaman dan pemenang Piala Dunia 3 kali meninggal dunia pada usia 82 tahun. Hospital Albert Einstein dalam merawat Pelé dalam satu kenyataan berkata kematiannya selepas sekian lama bertarung dengan kanser disebabkan oleh kegagalan pelbagai organ. Kesihatan Pelé semakin merosot selepas dia bertarung dengan masalah buah pinggang serta kanser kolon dan menjalani pembedahan terakhir pada September 2021 diikuti dengan kemoterapi. Dinobatkan sebagai atlet abad ini oleh Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC pada 1999, Pelé adalah satu-satunya pemain bola sepak dalam sejarah yang memenangi 3 Piala Dunia pada 1958, 1962 dan 1970. Dikenali sebagai genius bola sepak, dia melambangkan gaya permainan yang dipanggil bola sepak samba di Brazil di mana dia diisytiharkan sebagai khazanah negara. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 31 Disember 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Umar Wahid. Assalamualaikum dan selamat Tahun Baru.